Subhanallah. Faham tak? Jika hanya kita belajar datang ke sini hanya untuk seronok, nak gembira dapat kelulusan, sekadar itu saja, maka batas pemikiran kita, wawasan kita sekadar dunia sahaja, singkat. Sedangkan Islam, wawasannya, impiannya sampai akhirat, bertemu Allah di syurga Allah. Maka anak-anak sekalian, keazaman semangat kamu datang belajar ini, kena letak tujuan belajar untuk Allah, untuk akhirat, dunia kepada akhirat. Kalau sekadar belajar untuk dunia sahaja, ya dapat kereta, dapat rumah, habis binasa, tak dapat bawa kepada Allah. Faham tak? Sebab itu orang yang nak kembali kepada Allah, maka kembali dengan takwa kepada Allah. Disebut Nabi Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya telah kami belajar ilmu manusia, sesungguhnya ilmu yang paling tinggi ialah bertakwa kepada Allah. Maka katanya, berwasiatlah kepada anak-anakmu atau orang-orang yang kamu cintai dengan takwa, Lepas itu takwa rukun dalam khutbah. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Hadirin anak sekalian, bila bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajar kita. Sebab Ar-Rahman Allamal Quran, khalaqal insan, Allah yang cipta manusia. Khalaqal insan, allamahul bayan. Allamahul bayan apa makna? Allamahul bayan, Allah Ta'ala yang mengajar kepada kita, memberi kepahaman, penerangan, memberikan kepahaman kepada kita pada kehidupan kita. Allah yang bagi faham. Sebab kata, aku pandai dah, aku dah besar, aku boleh bawa kereta, aku dah besar, aku dah pandai, aku boleh hidup aku sendiri. Sedangkan nak pakai kasut antara kanan dan kiri, Allah yang bagi faham. Nak pakai butang baju yang mana satu, kanan atau kiri, Allah yang bagi faham. Nak makan nasi, nak antara isi dan tulang, Allah yang ajar kita. Sedangkan kita ini datang tanpa ada apa-apa, melainkan Allah mengajar kepada kita. Allamal insan nama lam ya'lam. Hadirin anak-anak sekalian, sebab itu Allah mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Faham? Maka jangan lupa kepada yang memberi kita ilmu. Siapa? Allah. Maka tujuan sifat takwa ini dalamnya mesti ada adab yang tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan aw kama qala. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling berakhlak mulia, yang paling berakhlak mulia. Maka firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, qala Allah Ta'ala fi hadisul kursi, hadza dinun irtadaituhu li nafsi wa lan yuslihu illa as-saqaqu wa husnul khulqi fa akrimuhu bihima ma sahibtumuhu atau kama qala. Hadirin anak-anak sekalian, kamu kena belajar baca doa ketika tengok cermin. Nabi ajar kita, Rasulullah ajar kita, bila tengok cermin baca doa. Jangan doa rasa kita aku handsome, cantik, lawa. Tidak, baca doa. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Okey, ikut ustaz semua sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Anak-anak, Nabi orang yang sangat bertakwa, tawaduk kepada Allah. Sedangkan baginda itu Rasul kekasih Allah, utusan Allah. Tapi Nabi mengajar adab kepada kita, akhlak dengan Allah, merendah diri. Apa maknanya? Wahai Allah, sesungguhnya Engkau jadikan aku ini cantik. Ya Allah, seperti mana Engkau jadikan aku ini cantik,
pada kejadian aku ya Allah, maka percantikkan, perelokkan akhlak aku wahai Allah. Kamu cantik tak? Jadi kamu elok tak? Sifat sempurna, ada tangan, ada mata. Subhanallah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua sempurna. Siapa yang kaki tidak ada, semua Ustaz nampak jalan tadi dengan tingginya, cantiknya, rupanya. Rambutnya sampai tak sempat pakai kopiah, nak tunjuk rambut. Ustaz pun ada rambut. Dalam mazhab Syafi'i, Tuan Haji Zul, kita mazhab Syafi'i, kita kolak nak pakai kopiah, makruh. Mazhab Syafi'i. Kita kena tutup kepala. Anak-anak kena pakai kopiah tutup kepala. Itu makruh. Faham? Maka kena tutup kepala pakai songkok, pakai kopiah. Jadi Ustaz minta anak-anak lepas ni pakai songkok. Simpan rambut, tutup dalam kepala tu, rambut simpan dulu. Kalau pakai serban lagi cantik. Boleh tak? InsyaAllah boleh nak? Lepas ni kita pakai. Nak pakai serban, pakai kopiah, pakai songkok. Jangan pakai topi saja, pakai cap. Tidak. Sesuaikan. Subhanallah, subhanallah. Hadirin anak-anak sekalian, maka Nabi begitu sekali tawaduk menunjuk kepada kita. Ya Allah, seperti mana Engkau mencantikkan kejadian aku ya Allah, maka cantikkan akhlak aku ya Allah. Akhlak. Maka akhlak ini menjadi ukur nilai. Kata guru saya, wahai Azmi, letaklah adab itu mengatasi ilmumu. Wahai Azmi, letaklah adab itu mengatasi amalmu. Wahai Azmi, letakkanlah adab itu melebihi pangkat dan juga jawatanmu. Wahai Azmi, letakkanlah adab itu tinggi melebihi harta dan kekayaan apa saja yang ada padamu. Kerana sesungguhnya anak-anak dengar Ustaz kuliah. Sebab dah lama tak datang, hampir setahun. Tahun lepas lagi. Jadi dengar betul-betul. Jangan sembah. So Ustaz nampak Ustaz sangat tegas dalam memberi kuliah. Jika ada siapa yang sembang, Ustaz akan berhenti, Ustaz akan panggil. Sebab mengambil ilmu dengan guru. Jangan kita tidak memberi kemuliaan kepada ilmu. Sebab ilmu itu daripada Allah. Hadirin sekalian, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pada hal adab ini, jika baik adab, maka ilmu itu kan jadi baik. Orang kata apa? Masya Allah, walaupun dia tu orang tinggi ilmu, pangkatnya tinggi, harta kaya, tapi adabnya terpuji. Jika adabnya binasa, adabnya rosak, tidak baik, sombongnya, lagaknya, baru masuk seminggu dah lagak. Contoh, baru mengaji semester 3 tapi dah tunjuk sombong pada gurunya, adabnya tidak ada. Contoh, baru ada kekayaan sedikit, baru ada harta sedikit, dah sombong lagaknya, dan naik pangkat sedikit, dah sombong lagaknya. Maka bila adabnya rosak, maka binasalah pangkatnya, binasalah hartanya. Walaupun bila adabnya rosak, walaupun dia orang alim, ilmu tinggi, amal banyak, pakai serban jubah, amalan tu banyak, solat malamnya, tahajudnya, tapi adabnya rosak, maka binasa amal. Ya Rasulullah, aku ada seorang jiranku seorang perempuan, dia ni puasa siang hari, malam bertahajud, kata seorang yang datang jumpa Nabi, tapi mulutnya dia sentiasa menyakiti hati jiran. Maka jawab Nabi, tempatnya di neraka. Wal'aizubillah. Kerana apa? Bila mulut kita ni menyakiti, merosakkan pada tutur kata kita. Maka sebab itu, ketika mana Nabi Muhammad SAW, satu ketika baginda datang solat subuh pada pagi itu sangat lewat. Lalu sahabat-sahabat tunggu dah, mana Nabi ni tak sampai lagi, subuh dah nak habis ni, dah hampir-hampir terbit. Nah, dua tanduk, maksudnya fajar terbit, maka nampaklah matahari naik, nampaklah seperti mana macam tanduk, hampir-hampir dah. Akhirnya Nabi pun segera sampai dah hampir subuh nak habis. Lalu Nabi meringkaskan solat dengan bacaannya ringkas. Nabi pun solat subuh segera bersama sahabat. Lepas selesai solat subuh, Nabi pusing ke belakang. Nabi kata kepada jemaah, wahai jemaah sekalian, duduk tempat masing-masing, jangan bangkit lagi. Aku ingin bercerita kepada kamu semua pasal aku lambat datang pagi ini subuh. Maka Nabi pun cerita, semalam aku bangun solat malam dan solat dengan semahu-mahunya sampai aku tertidur. Tu Haji, dia sebut solat semahu-mahunya bermakna solat tu banyak rakaat sampai terlelap, letih, terlena. Bermakna bangun awal, kelas pukul 6, pukul 5.55,
dekat pukul 6 baru solat sunat tahajud, maka itu belum disebut sebagai solat semahu-mahunya. La solat sunat 2 rakaat, azan subuh. Aku solat semahu-mahunya. Sampai aku terlena. Berapa rakaat? 2 rakaat. Belum lagi. Solat semahu-mahunya bermakna bangun awal sampai solat sampai letih sampai terlena. Maksudnya Nabi bangun awal dan Nabi solat dengan semahu-mahunya sampai Nabi terlena. Dan Nabi bila terlena, Nabi lepas kemudian Nabi terjaga. Nabi kata, aku sangka aku terbangun dan jaga. Rupanya aku telah bangun dan jaga berada di hadapan Allah Rabbul Jalil. Aku tersedar aku jaga dan berada di hadapan Allah. Mungkin dalam mimpi baginda, di mana Allah bertanya kepadanya, "Wa ya Muhammad, apakah pekerjaan malaikat sekarang ini?" Ada riwayat lain menyebut, "Ya Muhammad, malaikat lah ni mereka duk bertengkar tentang bab apa? Duk bincang, duk bahas tentang bab apa?" Subhanallah. Nabi kata, "Aku tidak tahu wahai Allah." Allah tanya kali kedua, "Ya Muhammad, sekarang ni malaikat duk berbahas tentang bab apa? Duk cerita tentang bab apa?" Ada sebut bertengkar tentang bab apa? Nabi berkata, "Aku tidak tahu wahai Allah." Lalu disebut Allah meletakkan tangan Allah, jari jemari Allah di atas bahu Nabi dan terus meresap pada dada Nabi. Nabi merasa meresapnya jari jemari Allah pada dada Nabi. Sehingga kata Nabi, "Kemudian aku tahu semua perkara," kata Rasulullah. Namun balik kepada perkataan tadi, tangan Allah, jari jemari Allah itu, kita kembali kepada zat sifat Allah yang sempurna. Maka kita tak perlu bahas bab itulah. Itu atas zat Allah semata-mata. Maka kemudian lepas itu Allah tanya baginda Nabi, "Ya Muhammad, sekarang ni malaikat, apa pekerjaan mereka? Mereka bahas tentang bab apa? Tajuk apa?" Maka Nabi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya mereka para malaikat sedang berbahas tentang perkara amalan-amalan penghapus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat darjat." Apakah dia anak-anak? Amalan-amalan penghapus dosa dan amalan-amalan mengangkat darjat. Maka Allah tanya Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah dia amalan penghapus dosa? Apakah dia amalan penghapus dosa?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Yaitu berjalan kaki menuju ke masjid. Sepanjang jalan tu Allah hapus dosa. Dan solat berjamaah, jalan kaki ke masjid untuk solat berjamaah. Selepas itu duduk dalam masjid. Masa sepanjang duduk tu Allah hapus dosa, Allah hapus dosa." Subhanallah. Dan mengambil uduk ketika mana waktu yang dingin, sejuk ke, tapi dia tetap ambil uduk juga untuk solat, nak buat ibadat. Dia sabarnya. Maka itu di antara amalan-amalan penghapus dosa. Subhanallah. Betul orang yang berulang-alik ke masjid. Maka kata Nabi, sesungguhnya mereka itulah ahli syurga. Ulang-ulang alik ke masjid, solat 5 waktu. Sepanjang mereka berjalan, mereka solat berjamaah, Allah hapus dosa mereka dan Allah rahmati mereka. Disebut dalam kitab Hikam Syekh Imam Ibn Athaillah dalam tafsir uraian disebut, sesungguhnya ketika mana kita solat, anak-anak, ketika kita solat, malaikat berbaris berdiri daripada leher kita sampai ke arasy, kerana memberi penghormatan yang besar kepada orang yang solat. Jadi solat ini kemuliaan yang paling tinggi sekali. Bila kita solat, Allah beri kita penghormatan. Para malaikat berbaris dari tempat kita berdiri ini sampai ke langit. Subhanallah. Dan kita nak sambut raja datang rasmi tempat kita, maka berbaris pelajar daripada pintu pagar sampai ke sini, memberi penghormatan, bagi laluan, begitu. Maka bila mana kita solat, Allah memuliakan, memberi penghormatan. Para malaikat berbaris daripada leher kita, berdiri sampai ke arasy, sampai ke langit. Dan kemudian malaikat mencurahkan rahmat daripada langit sampai ke ubun kita. Seterusnya disebut bahwasanya seandainya orang yang solat itu tahu kepada siapa dia sedang berbisik, maka dia tidak akan berhenti untuk memutuskan solatnya. Berbisik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah azimi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah a'la wa bihamdi. Berbisik dengan siapa? Berbisik dengan siapa? Berbisik dengan Allah. Jika dia sedar dia bisik dengan siapa, maka dia tidak akan tinggalkan solatnya.
Subhanallah. Dia kan segera datang, tunggu azan, segera datang. Nah, masa waktu dia standby, on call saja, bunyi azan terus sampai. Subhanallah. Tak perlu dipanggil. Semua pelajar turun ke masjid, ke surau. Tak payah. Kita dengan Allah, kita dengan Allah. Jadi